Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, yang yakin, yang percaya kepada Allah, kepada kitabullah, kepada para malaikat, kepada para rasul, kepada hari kiamat dan qada-qada Allah Subhanahu wa taala. Andainya kamu hendak berjaya, wa kunu ma'as shadiqin, maka duduklah bersama-sama dengan orang-orang yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, pertama sekalinya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan rahmat dan taufik daripada Allah maka kita diberi kurniakan berbagai-bagai nikmat sehingga pada saat ini kita dapat mengucapi nikmat kehidupan, menghirup udara. Oksigen ni Allah Ta'ala bagi kepada kita merupakan satu nikmat yang besar. Kita tidak pernah minta dengan Allah. Tidak pernah kita lantun di dalam doa, Allahumma rzuqna oksigen, warzuqna karbon dioksida. Tidak pernah kita minta. Akan tetapi tanpa kita minta, Allah Ta'ala sudah mengetahui keperluan hambanya itu apa dia. Kita tidak pernah minta udara, tetapi Allah Ta'ala kurniakan udara sehingga kita dapat menghirup udara yang begitu segar pada setiap hari untuk meneruskan sesi kehidupan kita di atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Jadi para muslimin dan muslimat sidang penonton sekalian, insya-Allah pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang 5 peringkat hidayah. 5 peringkat hidayah. Setiap hari kita sentiasa meminta hidayah dengan Allah dalam sedar dan tidak sedar. Kita sentiasa melantunkan membaca surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah kita akan menyebut ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuk jalan yang benar kepada kami. Itu minta hidayah. Rabbi ghfirli warhamni wajibni wahdini. Minta hidayah lagi di antara 2 sujud. Dan dalam doa kunut solat subuh maupun solat witir di malam hari selepas tarawih itu, Allahumma hdina fi man hadai, Allahumma hdini fi man hadai. Kita minta lagi hidayah. Namun di dalam banyak-banyak kita minta hidayah, kita berada di peringkat mana hidayah itu? Kerana hidayah ini satu makna petunjuk daripada Allah. Namun tidak semestinya mereka yang dapat hidayah itu dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ada kalanya mereka dapat hidayah, nampak jalan baik tetapi nak laksanakan tidak ada kemampuan. Mereka tahu kelebihan membaca Quran, tahu kelebihan solat berjemaah, tahu kelebihan menuntut ilmu, tetapi tidak mampu untuk melaksanakan kerana hidayah ada, taufik Allah Ta'ala tidak bagi. Maka kita lihat sendiri, muhasabah ke atas diri kita. Kita berada di peringkat mana? Peringkat yang pertama dikatakan oleh para alim ulama, hidayah tabi'i. Hidayah tabi'i ini hidayah pada peringkat yang pertama paling bawah. Sekadar tabi'i, yakni maksudnya ikut, semata-mata ikut tanpa ilmu. Kedudukan sebegini rupa memberi kedudukan yang bahaya pada kita, orang-orang yang beriman yang nak melaksanakan amal ibadat. Kerana pernah Syekh Ibn Ruslan mengatakan dalam kitabnya Matam Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadat yang dilakukan tanpa panduan ilmu kemungkinan risau, takut tertolak ataupun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada itulah Allah Taala pernah menyatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu ikut sesuatu perkara yang mana kamu sendiri tidak ketahui tanpa ilmu. Maka jangan ikut.
Oleh kerana itulah kedudukan pertama ni hanya sekadar ikutan tidak selamat bagi kita. Maka bagaimana untuk kita khuruj keluar daripada peringkat yang pertama ini? Lalu kita kena ambil tindakan, iaitu kita perlu kepada ilmu, yakni kena menuntut ilmu. Yang mana kelebihan orang ilmu, orang menuntut ilmu, Allah Ta'ala sendiri menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat darjat mereka-mereka yang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan mereka yang menuntut ilmu, Allah Ta'ala akan mengangkat darjat. Darjat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah pada material semata-mata. Bukanlah semata-mata pada sudut sangkaan kita dengan harta yang banyak itu merupakan pangkat, dan keuangan yang banyak itu merupakan satu darjat di sisi Allah. Bukan itu semata-mata. Akan tetapi ramai yang kita tidak sedar, Allah Ta'ala mengangkat darjat pada kesihatan kita, daripada keuzuran dengan asbab pergi menuntut ilmu, pergi mengaji, pergi mencari ilmu agama yang boleh membimbing kita kepada ketaatan pada Allah. Lalu daripada keuzuran, ada penyakit dan sebagainya, Allah Ta'ala angkat darjat kita ke arah menjadi lebih sihat. Di situ kita tidak perasan dan kita tidak terlintas pun. Itu sebenarnya salah satu sudut darjat yang Allah Ta'ala mengangkat kedudukan kita akibat kesan daripada kita melaksanakan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengambil langkah untuk selamat, elok daripada kedudukan yang paling bawah tadi, hanya mengikut semata-mata tanpa batasan ilmu, kita pergi ke arah menuntut ilmu tadi, iaitu amaliyah untuk mendapat ilmu. Bagaimana pula amalan-amalan yang perlu kita ambil, langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk mendapat ilmu. Ilmu ni satu mutlak kita panggil, yakni naknya ilmu yang manfaat. Kerana ada di kalangan manusia itu ilmu banyak tetapi tidak membawa manfaat kepada manusia yang lain. Kata Al-Iman Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, kitab Ihya Ulumuddin, ilmu yakni kita kena cari ilmu manfaat. Bagaimana ilmu manfaat? Ilmu manfaat adalah semakin kita belajar ilmu agama, semakin banyak ilmu kita, semakin lama kita belajar, semakin banyak kita mengaji, maka semakin kita nampak kekurangan diri kita. Itu manfaat, ilmu manfaat. Andainya semakin banyak ilmu, semakin lama mengaji, semakin tinggi pelajaran dia, semakin rasa dirinya lebih, semakin rasa dirinya melebihi daripada orang lain ilmunya, maka ilmu itu kita panggil ilmu yang tidak manfaat. Orang lain nak tumpang pun tidak boleh, kerana tidak dapat membawa manfaat kepada diri dan orang lain. Lalu carilah ilmu manfaat. Lalu bagaimana kaedah dia? Yakni yang pertamanya adalah duduklah bersama-sama dengan golongan orang-orang yang soleh. Duduklah dengan golongan orang-orang yang minat agama. Berkawanlah dengan orang yang minat agama. Orang yang minat dengan majlis agama, berkawan dengan mereka akan menyebabkan kita untuk menjadi asbab kita dapat ilmu yang manfaat. Pernah Al-Imam Syafi'i kata, man la yuhibbal ilma fala khairun fi. Barang siapa yang di dalam hatinya tidak pernah ada terlintas untuk menuntut ilmu, ataupun tidak ada rasa minat di dalam hatinya dengan ilmu agama, fala khairun fi, maka tidak ada apa-apa kebaikan pun dengan dia. Fala takunu bainaka wa bainahu shadaqatun wala ma'rifah. Lalu Al-Imam Syafi'i kata, kamu jangan jadikan orang seperti itu sebagai kawan kepada kamu. Kerana tidak ada manfaat kamu nak tumpang dia pun tidak boleh, dengan ilmunya tidak ada. Maka wala ma'rifah, nak kenal pun tidak boleh orang demikian rupa. Tetapi kalaulah kita boleh mengajak, menarik ia ke arah kebaikan, maka tidak masalah kita berkawan dengan dia. Kalaulah kita pun lemah, mudah tertarik, maka elokkanlah daripada berkawan dengan kawan sebegitu rupa. Maka mulazamah duduk dengan orang yang minat dengan agama. Langkah yang pertama untuk kita mendapat
ilmu agama tadi tu. Yang kedua, mulazamah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kerana di sana maklum bagi kita, kebanyakannya majlis ilmu diadakan di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Al-masajid buyutillah, bermula masjid itu adalah rumah Allah. Kemungkinan sepanjang tempoh pengawalan pergerakan yang kita ada sekarang ini sudah 2 bulan lebihnya, masing-masing di kalangan kita merindui rumah Allah Subhanahu wa taala. Namun oleh kerana di sebalik ujian Allah, kita lihat dengan mata hati kita ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala suruh kita memasjidkan rumah kita. Dengan amalan sembahyang jemaah di rumah, kita dapat sembahyang jemaah di masjid, kita dapat laksanakan di rumah. Walau bagaimanapun, kita doalah kepada Allah supaya Allah Ta'ala segera mengangkat bala dan musibahnya ini, dan segeralah kita dapat melaksanakan aktiviti-aktiviti agama, kuliah, majlis ilmu agama, beriktikaf, solat berjemaah di masjid seperti sedia kala sebelum ini. Baik, itulah di antara mulazamah ke rumah Allah. Walaupun tempoh ni kita tidak dapat pergi, akan datang nanti kita cari jalan untuk mendapat ilmu. Kerana apa? Kerana kita dituntut supaya mencari kaedah menuntut ilmu, berkawan dengan orang yang minat dengan agama, mulazamah ke tempat-tempat majlis ilmu. Kerana dengan tidak langsungnya pergi sahaja boleh menyebabkan hati kita bersih. Pernah disebutkan di dalam kitab syarah kitab Riyadhus Shalihin, iaitu Dalilul Falihin. Baginda Nabi menyebut bahawasanya setiap langkah kaki menuju ke tempat majlis ilmu, ke rumah Allah, maka dia akan mendapat satu ganjaran pahala dan digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar ganjaran Allah Ta'ala lapangkan untuk kita mencari kebajikan dan kebaikan di atas muka bumi, meraihkan kelebihan di akhirat kelak esok. Dan yang keduanya ialah hidayah khawas panca indera. Ada kalangan manusia mendapat petunjuk jalanan di dalam agama ini dengan melalui panca indera. Sudut mana panca indera? Anggota yang zahir kita ni, telinga, mata, lisan, sudut cakapan boleh melembutkan hati orang lain. Akhlak kita, panca indera kita panggil. Sebagaimana Nabi daripada Madinah masuk ke kota Mekah, Nabi membawa 2 ilmu. Antaranya Nabi bawa ilmu akhlak. Ilmu akhlak, yakni Nabi tunjuk akhlak kepada penduduk Mekah, sehingga tanpa bicara apa-apa pun penduduk Mekah boleh menerima Islam dengan sebegitu sahaja, kerana akhlak yang Nabi tunjuk begitu indah. Tu kita panggil, ada orang tertarik Islam dengan Islam sudut anggota. Ada orang tertarik dengan agama Islam dengan lantunan azan yang begitu merdu, azan yang begitu elok. Sebab tu dia diperintah Bilal supaya perelokkan suara tatkala azan. Ada orang melihat dengan pandangan alam, melihat lau gunungan air yang mengalir di lereng bukit yang tidak pernah berhenti, dari mana puncanya ke mana kesudahannya, tidak pernah kesudahannya, maka menyebabkan orang itu terfikir lalu mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hidayah yang ketiga adalah hidayah akal, kita panggil hidayah akal. Yani hidayah akal ni satu Allah Taala bagi kepada hamba-Nya, merupakan satu kelebihan, hendak dibandingkan dengan makhluk yang lain. Lebihnya manusia ada akal. Maka kita lihat mutaakhir ini ramai mereka yang memiliki akal yang bijak. Tetapi kalau hidayah akal tidak disandarkan dengan hidayah agama, maka tidak ke mana juga manusia itu. Nak tak nak, hidayah akal mestilah digabungkan dengan hidayah agama. Hidayah akal ni satu, ibarat seumpama kipas. Shilling tempat dilekatkan kipas itu merupakan agama. Kalaulah kipas itu sahaja ada tanpa tempat dilekatkan tidak ada, maka nescaya memberi bahaya kepada pengguna dan orang sekelilingnya, hatta kepadanya sendiri sekalipun. Begitulah manusia, kalaulah hidayah, kalaulah akal sahaja bijak,
agama tidak ada, maka tidak ke mana manusia. Lalu oleh demikian rupa, akal kita perlu bijak dan ditambah dengan hidayah agama. Dan ditambah dengan hidayah agama tadi itu. Itu hidayah akal yang ketiga. Hidayah keempat adalah hidayah agama. Hidup beragama dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhirnya adalah hidayah Islam. Yang terakhirnya adalah hidayah Islam. Apa yang terakhirnya adalah hidayah taufik. Ini yang paling tinggi. Hidayah satu petunjuk daripada manusia. Dapat nampak lihat jalan yang baik. Dan Allah Ta'ala kurniakan kekuatan kepada hambanya. Khalqun qudrati fi abdilli ta'atillah. Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada hambanya sehingga kita dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah. Nampak jalan baik, dapat laksanakan ketaatan. Hidayah pun ada, taufik pun ada. Maka di sinilah kita dapat lihat di 5 peringkat ini, maka kita muhasabah kepada kita sendiri masing-masing. Kita lihat di peringkat manakah kita, sama ada hidayah tabi'i hanya ikut semata-mata, hidayah khawas panca indera lihat pendengaran semata-mata, ataupun hidayah akal, hidayah agama, ataupun hidayah taufik. Maka mudah-mudahan kita dikurniakan hidayah taufik, hidayah nampak jalan ketaatan, lalu dikurniakan rezeki kekuatan oleh Allah supaya kita dapat laksanakan ketaatan tersebut. Baik, mudah-mudahan itu sahaja yang dapat kita bicara pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan ilmu yang manfaat kepada kita dunia dan akhirat. Sama-samalah kita memohon kepada Allah supaya kita dikurniakan keberkatan di dalam umur, harta kita, rumah tangga, anak isteri kita, dunia dan akhirat. Sama-samalah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah. Apa yang baik itu datang daripada Allah. Kesalahan dan salah sila daripada saya minta ampun, maaf banyak-banyak. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma la